Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Waalaikumsalam, Sir. Okey, baik. Kita bersiaran kita bersiaran pada petang ini, pada malam ni. InsyaAllah. Okey. Sekarang ada 16 orang, ada 3 orang lagi. Sambil-sambil tu saya tengah upload ini, apa nama ni, orang 17 orang. So, saya tengah upload Proteus 8.6 ke dalam, saya cuba 8.6 Proteus ke dalam Google Classroom. So ada yang mengatakan yang version lama tu tiba-tiba close. Okay, saya pun memang terjadi pada dekat laptop juga. So saya try install balik yang version 8.6 ni. So far saya guna hari ni okey. Jadi sekejap saya assign ketiga-tiga ke kelas host. Alright. Okay. So siapa yang ada masalah tu cuba download dari GC Proteus 8.6 version 8.6 and try install uninstall first the older version and then install version 8.6 and try tengok macam mana. Should be okay. And lagi satu, jika kamu tidak ada dalam mode administrator, please run as administrator, otherwise it's not fully working. Sometimes kalau kita masuk ke domain satu domain wifi ataupun user yang dalam OS kamu tu, kalau administrator tak apa, kalau yang bukan non-administrator dia akan ada certain features run, dia akan block, dia takkan not allow. Okay, so sekarang kita ada 17, ada 2 orang lagi. So kita nak mula ke ataupun kita nak tunggu lagi? Mula sambil-sambil Okay, baik, insyaAllah kita mulakan kelas kita pada malam ni, pada petang ni dengan bacaan doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, turn on your camera first. I need to take attendance as an evidence. Turn on your camera macam biasa. Sebelum kita mulakan kelas. Turn on kamera semua. So, saya harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Moga kita semua dijauhkan daripada wabak COVID, penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit yang berjangkit. InsyaAllah. Yang belum menerima vaksin, saya sarankan yang berdekatan dengan KKTM ataupun berdekatan dengan daerah Tangkak ni, sebab KKTM Medan kan PPV. So kalau ada, setiap hari dia akan ada slot untuk yang kosong tu. Ada lebihan yang orang tolak ke apa ke. Sebenarnya boleh nanti KP, ketua program kamu akan buat list nanti. Mana yang belum divaksin, nanti chances tu akan dapat cepat lah. InsyaAllah esok saya akan ada meeting mesyuarat berkenaan dengan kemasukan kamu pada September ni. Semua KP dan pihak pengurusan akan bersidang besok mengenai tata cara pendaftaran pelajar dan juga macam mana nak
kita nak apa nama ni, assign by orang panggil apa? Batch by batch. Yang mana masuk dulu, yang mana quarantine dulu, yang mana ni. Okay. So kita akan esok saya akan meeting JKKP Jabatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan College. Pukul 11. Pagi pukul 9 saya ada meeting lain berkaitan dengan e-tech. Pukul 11 meeting JKKP. And then petang pun ada meeting lain lagi. So satu hari meeting, penat. Saya rasa pun macam dah saya nak demam ni. Okay. Alright. Ada Muhammad Fahmi dengan Amar tak on kamera pun. Fatin Ifah Mukit baru masuk. Okay, now we have complete 19/19. Semua ni dah datang. Alhamdulillah. Cepat on kamera. Kita nak mula ni. Alia, Syazrin, Amar, Fahmi, Mukit on kamera. Fatin Ifah nampak bunga je tu. Mana orangnya? Alia, Nadira, Tuan Nur Amisha, apa lagi? Turn on, tak ada masalah. Okay, rambut memang panjang. Sebab kedai gunting rambut baru nak buka. Tak apa, tak masalah. Kan? Sekejap. Jangan off dulu, jangan off. Saya nak print screen. Sekejap, sebentar. Tumpang. Oh, Abdul Mukid baru lepas solat. Lewat kau solat mungkin. Tak apa. No problem. Berapa hari bulan hari ni? 16 hari bulan 8 2021. Okey. Okay, thank you very much. Alright, hari ni kita akan belajar, kita akan teruskan masih lagi dalam development of circuit and PCB. Okay, hari ni kita akan masuk sedikit berkenaan dengan library development. Okay, last week saya ada post video kelas Encik Zahari tentang bagaimana kita nak develop library. Sebenarnya library pun kamu dah develop dah masa praktikal. Yang pertama, job sheet yang pertama dan kedua tu. Tapi kita tengoklah yang ni satu contoh lain. Sebelum kita pergi kepada how to make a footprint pada PCB yang menggunakan RS. Okay, hari ni kita sentuh dulu pasal library development. InsyaAllah next week kalau tak ada masa, kalau tak cukup masa next week ataupun kelas nanti kita akan buat footprint. And then kita akan buat praktikal tentang ni lah, PCB development. Okay, saya dah letakkan apa nama ni, okay, sukses ni ada ni. So, Proteus 8.6, siapa yang ada masalah hilang-hilang tu, tengah buat tiba-tiba hilang, tak save berapa tu, tu try install Proteus 8.6 di Google Classroom, saya dah letak sebab saya ada a little bit, apa nama ni, a big size dia punya file tu, so saya letak kat situ dah. So, boleh tengok dan download, uninstall lama, install yang baru tu. Should be no problem. Try lah. Okay, and Proteus tu satu. Okay. So saya juga telah download, upload satu lagi nota berkenaan dengan library development. Saya ada letakkan di Google Classroom dan juga grup WhatsApp petang tadi. So download yang itu, kita akan refer file library development tu step by step. Through ni lah to exercise 1 to designing IC's component. Itu adalah the library development. InsyaAllah kita malam ni kita buat. So sekejap lagi ni kita buat step by step. Okay, so kita mulakan dulu. Saya share screen. Show entire screen. Okay. Alright, so dalam modul saya dah bagi yang exercise 1 tu designing IC's component dalam modul library development. So hari ni kita akan try buat satu library
iaitu dalam ISIS dalam ISIS iaitu LED driver ataupun IC LM35990. Kita masuk Proteus. Kita masuk Proteus. Okay. Kita masuk design komponen macam biasa. And then kita akan develop step by step cara menggunakan kalau kita tengok LM ini LM 3590 LM 3590 ada atau tidak dalam ni. Contohnya lah kita tengok kita add component, tengok library, type situ LM 3590 ada tak? Nampaknya tiada LM 3590 itu LED driver tak ada. So kalau tak ada ni kita boleh create library sebenarnya boleh. So kita akan buat ni step by step. Ini dia punya litar dia. So ini contoh ni pun daripada internet. Kita tengok ni schematic ni IC ni. Siapa yang ni boleh download PDF tadi yang saya bagi dalam grup WhatsApp ataupun dalam Google Classroom. Exercise dia sama, kita akan follow step by step. Okay, dia punya circuit dia seperti begini. So sekarang kita nak design dia ikut kaki dia ni. Modul dia ni LM35990. Dia mempunyai 5 pin. So purpose dia dengan pin assign tu macam ni lah, sebiji macam ni. Kita akan buat macam ni. Right. So kita mula-mula sekali apa yang kita perlu buat, step pertama kita akan follow making the body. Making the body macam biasa. First step to create component. Dekat ISIS kita pilih komponen lah. Kita pilih circuit development. Pilih dekat 2D graphic box module. And kita buat 4 segi tu lah. Kotak 4 segi. So ini tak ada, kita close. Kita pergi kat sini. Siapa yang ada laptop boleh buat sama-sama. 2D graphic box module ni. Komponen. Komponen tengok komponen kan. So kita buat box draw komponen. Besar pun tak apa, kecil pun tak apa, tak kisah pun. Klik. Okay. Okay. And then what happened? Lepas tu okay, dia kata dimension. Okay, boleh lah, tak apa. Tapi kita tak kisah pun sebab kita tak akan gunakan dia untuk further untuk PCB dan sebagainya kan. So kita nak develop saja. Untuk hari ni kita buat develop library saja. Okay. Right. So second step is kita nak placement of pin. So kita akan masukkan pin-pin pada kaki blok ni. Sebab kita tengok tadi ada 5 pin tu tak? So ada 5 pin. So kita akan pilih dekat device pin mode. Device pin mode di sini. Nampak tu? Device pin mode, klik di sini. Dia ada banyak sini. Dia ada default, dia ada invert, dia ada post clock, positive clock, negative clock, short dengan bus. Kita ambil yang default lah. Kita ambil default. Since kita tahu bahawa dia mempunyai 5 pin asal tadi ni, atas ada 5 pin, maka kita akan menggunakan, kita akan assign 5 pin. Kita akan 5 pin pada blok ni untuk menandakan dia ada 5 kaki. 5 kaki. So make sure yang bertanda pangkah ni ia berada di luar body tu. Saya tunjuk di sini. Kalau kita ambil yang default, sini make sure pangkah tu berada di luar. 1, 2, 3. Yang ni ada 2 di sini. Macam mana ni?
1, 2. Kau rotate pun boleh, mirror pun boleh. Kalau nak rotate, rotate lah. Kalau nak mirror, X mirror. Dia akan jadi macam tu lah. Klik sini, X mirror. Kalau nak rotate pun boleh, rotate 360, rotate 180, pun boleh. Dia akan jadi, pastikan yang X ni, maksud saya ni, ni. X ni nampak tu. Tu. Okay, pastikan dia berada di luar. Right. And you still can adjust the box actually. Boleh adjust pun, tak ada masalah. Size, in term of size, in term of shape dia, boleh lagi adjust. No problem. So, the next step is, bila dah pasti semua 5 pin tu ada, dan pastikan the orientation of the pin is correct, yang cross tu berada di luar, okay, so dia okay, akan okay. And then the third step, okay, follow ada yang follow tak? Follow okay. Alright, cantik. Okay, step 3, kita namakan pin, setiap pin tu kita namakan setiap pin macam mana? Dengan kita double klik pada setiap pin tu. Okay, kita double klik setiap pin, kita namakan pin-pin tersebut. Mengikut nama-nama pada litar yang asal tadi, yang dekat LM3590 tadi. Kita ada V in, kita ada apa nama ni? Tak ingat saya, tengok atas. Kita ada V in, kita ada I set, kita ada enable, kita ada I out, kita ada ground. Kita namakan mengikut kaki-kaki ni. So kita double klik, mula V in, and then okay, input, okay, and then yang kedua apa? I set, set, okay, and then third one, enable, en. Double klik di sini, en, okay, 4, I out dan ground I out, double klik di sini, I out, dan juga ground, G and D, ground. Okay. Alright. Okay. Selepas kita namakan setiap apa nama ni, setiap pin tadi, dia kita boleh buat numbering kita boleh namakan dia, kemudian kita boleh buat numbering. Di sini tadi saya letak nombor tak cepat sangat tadi. Okay, ni kita letak kaki nombor 1. Okay, jangan lupa. Okay, ni kaki nombor 2. Okay, ni kaki nombor 3. Okay, 4 dan nombor 5. Okay. Alright. Okay. So kita dah letakkan apa nama ni, setiap pin kita assign nama dan juga pin number. So next step, sebenarnya kita tengok juga, kena tengok datasheet LM3590 ni kalau nak jelas lagi, kita Google sekejap, tengok apa yang ada. Apa yang ada dekat apa nama ni, datasheet ni. Datasheet ni kamu type Google, keluar dia berlambak-lambak. Google datasheet. Okay.
Ni LM309 datasheet PDF equivalent. So will site. So banyak ni Ini apa pula ni? Toshiba ni. Tadi kena bagi Titan pun. Ni. Ni kalau nak download lah boleh tengok kat sini. Ni. Ini detail dia. Okay. Right. Sebenarnya kalau ikut datasheet silap Okay. iSet tu adalah kaki nombor 1. Kita boleh ikut. No problem. Kita boleh ikut. No problem. Kita ikut dekat datasheet dia. iSet nombor 1. Ground nombor 2. I-out nombor 3. Okay. 4 V-in dan 5 E-N. Alright. Kita ikut balik. Tak apa. iSet ni nombor 1. iSet nombor 1. Nombor 2 ialah ground, nombor 3 I out. Ground. Ini nombor 2. Out nombor 3. Nombor 4. Nombor 4 is V in dan nombor 5 is enable. 4 dan nombor 5. Ni kalau ikut realnya lah datasheet. Memang kamu tak kisah pun kalau kamu design library untuk kamu pakai sendiri, ikut suka hati pun, tak kisah pun kan. Okay. So kita assign dah yang ke datasheet ni. And then alright, make sure that the power pin are selected as power, and while pin used for both input and output purpose are selected as I/O bidirectional. Kalau mana input kita guna sebagai input, kalau yang guna yang I/O kita guna sebagai input dan output I/O lah. Kalau supply in lah. So kita kena, sebab tu kita kena sometimes kita kena tengok data sheet. Macam I/out ni dah terang-terangan dia adalah output. So di sini EN ni dia macam dia tak ada sambung ke mana-mana So tak kisah, kita don't care kan dia. So iSet ni pun dia go to ground. So V in ni kita consider as input because supply masuk dalam. Right. So next. Alright, selecting the origin. Selepas kita namakan pin, kaki-kaki pin tersebut, lepas tu kita create komponen sistem IC Proteus specify the origin ataupun center point untuk device simbol. Yang ni kenapa dia penting? Sebab kita nak senang supaya kita nak rotate, kita nak dia berpaksikan satu satah yang kita jadi sebagai reference untuk circuit ni. So macam ni nak buat ni. So kita kena gunakan 2D graphic markers mode and selecting the origin. Then putting the origin symbol in the middle of the symbol body as shown in figure. Tengok macam ni dia buat. So markers, dia ambil dekat markers and then origin. Okay, markers. Kat mana origin ni? Origin. Junction mode. 2D graphic. Okay, origin. Then graphic mode and selecting the origin. Then putting the origin symbol in the middle of the symbol body as shown in figure. Putting the origin symbol. Mana origin symbol? So sekejap saya escape sekejap. Origin. Okay, ini macam. Okay. And then then put in the middle of the body. Okay, right. So dia akan jadi reference lah. Dia akan jadi reference body lah.
body ni. So dia akan jadi reference. Cuba tengah-tengah ni kalau kita nak rotate ke apa ke, saya cuba. Kalau kita nak rotate ke apa ke, dia akan berada clockwise. Dia akan bercenterkan, dia berpusatkan di tengah tu Okay. In ground. Rotate. Okay, sebentar. Yang ini kita kena betul balik sekejap. Ini apa ni? Sebentar. Okay. Tak melekat dah. Okay. Alright. So, and then step 5. After completing the previous 4 step, last step is to create component symbol. Last kali kita akan create component symbol dalam IC Proteus. Okay, macam mana nak buat ni? After selecting the whole component and right click by putting mouse cursor at the component, dialog box will appear and select make a device. Make a device, ini make device. Okay, and then kita klik semua ni, klik kanan, and then make device. Make device akan keluar properties, device properties. Pertama sekali kita kena bagi nama lah. Bagi nama iaitu LM35990. Betul tak? 3590. 3905 terbalik dah. 3905. Okay. And apa tu? Enter device name as LM3905. Other information can left or can be specified depend on the choice of the user. Okay, ni saja dia letak ni LM301 lah, apa lah kan. Reference prefix, external module ni kita boleh letakkan lah kalau kita nak letak. Begitu je dengan simbol, name, stem semua ni. Otherwise kita next je lah. Alright, and then kita pergi next. So kat sini tak ada device has no packaging to review. Maksudnya tak ada footprint lagi dekat PCB. Ada 5 kaki tu semua. Kita boleh design add kemudian lah. Sebab ini purpose to make a library saja. Kalau ada kita nak assign, kita boleh add and edit kat sini. So ini kita next. And then last kali ialah component properties and definition. Ini properties definition, name, description, type. Apa yang kita kena letak ni adalah dia punya ni lah properties dia. Properties. Okay, yang ni kalau kita nak tadi assign apa PCB lah untuk kaki dia kita assign footprint. Kalau tak tadi kalau tak kita left dia. So yang last step 7 is kita penuhkan dia punya description dia tu. Sebab IC ni adalah IC untuk LED driver. LM3905 LED driver. So kita masukkanlah apa-apa dia punya ni. Dia punya description dia. M390. And then the description is LED driver. Type. So type di sini adalah hidden read only. Dekat contoh ni buat apa? Sorry LM3905 terbalik lagi. Normal. Okey, itu saja. Okey.
Normal, okay. 05. Okay. Right. And next. Okay, datasheet file name kita boleh letak. Ni kalau kita nak letak apa nama ni, file name lah untuk datasheet kita. Kalau tak nak pun boleh, tak apa, tak masalah kan. If not necessary, so it can be skipped. If you want to add datasheet, just click on the add button and specify the location of the datasheet. Kita masuk kat sini lah, datasheet masuk. Okay, kita next. Tak nak. And then last sekali ni apa nama ni, indexing and library selection. Okay, device kategori ni kita pilih, tengok ada apa jenis dia. Yang sini kita pilih sebab dia driver. Kita ambil yang lain-lain lah, miscellaneous. Sebab ini driver ni custom, kita yang buat sendiri kan. Okay, kita ambil miscellaneous. Right. And then device subkategori kita ambil tak ada, none. Manufacturer, kalau kita tengok ini National Semiconductor, kalau kita tengok dekat dia punya pembuat pengeluar dia, memang betul National Semiconductor. So kita boleh masukkan di situ dia punya, ini manufacturer dia National Semiconductor. Cari. Kalau tak ada pun kita boleh type je National Semiconductor, ada tak? Tu ada. Stock order code ni payahlah. Okay. Alright, ni LED 5-pin drive, 5 kaki driver LED. Okay, types LED 5-pin driver. Okay. This library for LED driver. Okay, then kita save that device to library ni, kita pakai user define line, user driver. Kita klik dekat sini, save device to library. Nanti kita senang nak cari kalau user driver kan. Ada tak user TVC, okay. Right. Okay. Dan maka kalau kamu klik place component from library, type lah LM 3 berapa tadi? 39 39 05. Tu dah ada, nampak? Dah ada driver kita. Kalau saya delete kat sini pun, delete sini, saya clearkan list ni semua ni. Kita klik kanan, kita ni klik direct sini lah. LM 39 05. Ni ada yang kita buat tadi user driver klik. Tapi dia tak ada PCB package, tak ada lagi kita tak ada specify lagi. So kita boleh masukkan lah driver tadi. Nampak? Ni satu contoh. Okay. Alright. Ada ni, follow. Dapat tak? Tengah kelas. Okay, bagus. Alright. Ni satu contoh exercise Okay. Ikutlah kita nak pakai berapa banyak pun dah siap lah ni driver ni. Okay. So kita boleh edit komponen lagi sebenarnya walaupun kita dah siap driver tu, kita masih boleh edit properties dia. Contohnya kita tak sini, kita boleh edit properties di sini. Edit properties. So kita boleh masukkan lah apa-apa elemen ke kita boleh ni exclude from simulation, kita pilih kan.
Okay, so apa kita boleh edit lagi. Right, ini satu contoh untuk buat apa nama ni, Proteus library. Satu ya. Okey, seterusnya. So far ada soalan tak? Follow kalau following. Okay, so follow sebiji. Okay, macam ni, no problem. Should be no problem. Okay, ini contoh kita buat library sendiri. Sama juga macam kita buat dalam job sheet yang ada kena buat AND gate tu AND gate tu make device AND gate or gate tu kita jadikan satu IC make device. Nah ya, bila kita jadi tu kita klik semua yang ni semua ni, dan then kita klik kanan make device. So make device tu maksudnya kita adalah sebenarnya dalam ni kita buat apa nama ni, kita boleh gunakan ini function ni sub-circuit mode. Dalam tu sub-circuit mode kita akan create circuit dalam ni sebenarnya kan. Tapi yang ni saya tunjukkan kita assign pin saja. Kita akan assign pin saja. Alright. So yang ni kalau ni kita tak perlu save pun sebab kita create library, kita tak perlu save project pun sebenarnya. Kita tak perlu save project. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan kita ambil cara buat simple footprint lah. Simple footprint. Kita ambil satu komponen. Kita ambil satu komponen. Contohnya kita buka RS juga lah. Kita buka RS. Yang ni tempat PCB. RS ni ia adalah dia punya PCB layout lah. Yang ini adalah kita punya design circuit. Kita try dulu. Okay. Kita cari satu komponen. Kita satu komponen. Contohnya kita type lah. Simple yang LED. LED tengok mana yang okay, yang ni saya dah try buat dia punya ni tadi. Apa nama ni, footprint. Maksudnya di sini kalau kamu pergi dekat PCB layout dia dah ada footprint Footprint maksudnya dia dah ada kaki tempat dekat letak PCB. Yang tak ada lagi macam ni tak ada. Ni tak ada. So kita nak assign footprint dia. So tak ada, kita kena tengok yang ni contohnya LED blue ni LED blue ni tak ada. So macam mana kita nak tengok? Kita ambil lah, kita tengok Google dulu spec sheet dia. Kat mana-mana data sheet ni, kita Google, kita type LED. Contohnya LED, besarnya. LED, mana-mana LED. Yang simple-simple pun boleh. Ni LED driver tak mau. Saya nak LED saja. Simple LED. Payah benar buat sini. Detail sikit. Saya nak dimension ni sebenarnya. Dimension dia yang penting sekali. Okay, contohnya di sini di sini atau di sini ni ada ni. Okay. Nampak tak ni? Ni adalah dia punya dimension dia punya ukuran LED, komponen LED LED tahu kan? Korang pun tahu LED kan? So di sini dalam dimension in mm, millimeter. Oh lemak, tak detail dia punya kaki dia berapa diameter ni berapa. Ni jarak 2.5. And then, ada ni 0.6 diameter. 27 mm plus minus 3 mm.
Alright, antara anode dan kathod. Alright, so kita akan refer ni sebagai pedoman. Tengok kita boleh design lah antara dia punya ni. So LED blue ni kalau kita tengok kat sini dia tiada apa nama ni. Okay, kita tengok 2.2 volt voltage dia dengan dia punya current ialah 10 milliamp. So PCB package tak ada. Tapi sebenarnya kita boleh assign kat sini yang kita boleh assign bila kita dah buat. Kalau tak buat kita kena create lah PCB footprint. So dekat sini nanti kita kena buat dekat PCB layout dia punya footprint. Alright, since sini adalah center dia, origin dia. Okay, unit dalam mm. Kita boleh create. Yang pertama kita ambil satu round through hole ini kalau kita tengok tadi dia punya kaki adalah 0.6 diameter dia. 0.6 milimeter. Okay, 0. Kita cuba. 0.6 C mean circular circular. So circular 0.6 mm. Dan dia punya tu adalah inner 0.6 mm inner diameter dan outer dia biasanya sekali ganda. Outer tu dia pun tempat kita nak solder so mesti ada dua. So dash lagi 1.2 mm. Kita buat besar sikit lah, tak apa, nanti kan tak boleh masuk pula kan. Okay, katakan ini adalah 1.2, saya letak di 1.2 outer diameter dan yang ini adalah 0.6. Sorry, dia ada dash mm. Okay, circular. Okay. Ini adalah 1.2 mm dan drill hole dia adalah 0.6 mm. Kecil very small. Okay. So kita lukis lah kat tengah ni. Kosong. Sekejap. Nampak ni. 1.2 dia akan display kat sini 1.2 adalah dia punya outer diameter, inner diameter adalah 0.6. Kita klik kat mana-mana dululah. Alright. So okay, kita boleh copy cuba kita tengok ada tak block copy kita pakai block copy ataupun okay, kita move tu dululah, move tu 00 origin. Senang kita buat reference nanti. Okay, 00 tu di tengah. Okay, and then kita boleh block copy dan kita akan okay, kita tengok kita nak place ni, kita nak tengok jarak dia sebenarnya, jarak dia antara, sekejap, kita escape dulu. Jarak dia yang tadi ni, ni kita tengok ni. Satu kaki dengan kaki lain adalah 2.54 mm. 2.54 mm. Very small Saya okay.
Right. Lock copy. 2.5. 2.5. Okay, saya tengok macam mana saya tahu sebab saya kat bawah tu ada tulis ada marker 0.1 dia tu plus 2.4, 2.5 dekat bawah tu, di sudut bawah tu. So saya nampak kat situ. Kat hujung sudut bawah kanan dia plus kat situ. Saya boleh dekat situ. Saya tahu kat situ Kalau kita tak pun kita boleh measure di sini sini dan sini. Nampak tu. 2 point berapa tu? 2.3 mm. Kita nak 2.4 kan? So kita kena tengok 2.4. Maksudnya kita kena tambah sikit lagi lah. Kita kena move sikit lagi. Move to 2.4 mm. X Kalau Y atas bawah kan? Kalau X ialah satah yang mendatar. Okey. 2.4. Okey, yang ini okey. All numbers fill hole plated. Okey. Okay, kita letak sign sikit dari kat sini Ni kita letak okay, sebelum tu kita nak kita tulis dulu lah ni. Ni kita nak saya tandakan A ni sebagai maksudnya anode anode. Salah satu mesti ada anode, mesti ada cathode kan. So ni saya letak 50 TH dengan 40 TH. 40 TH. Okay. And then, kaki kita dah siap and then kita nak buat dia punya apa nama ni? Cover dia tu. So cover dia kita pakai ini apa ni? Circular SMT. Edge connector pad mode. Okay, kita pakai 2D grafik dululah Kita pakai 2D grafik. Dia punya size berapa tadi? Size dia adalah 6 plus minus 0.2. Kita ambil 6 lah, 6. 5 yang di tu di cap dia kiri yang besar tu adalah 6. Okey, beza. Tak apa, kita ambil satu juga. Kita try, tak apa. Kita ambil diameter ni dekat 1.2, ni dekat ni tadi 2.4, 1.2 lah di sini. Okey. So dia punya diameter di sini jadi tadi 2.5. Saya minta ingat. 2.54. Sorry, bukan 2.5, 6.0. 5 dengan 6.0. So diameter dia berapa tadi? Kita boleh ukur, no problem. Boleh ukur. Ini berapa tadi? 5. Okey, 5. Okey, kita buat 6.0 6.0. Tiga. Okay. Right. And then okay, sekejap kita tengok sekejap apa yang terjadi. Nampak lebih kurang macam ni lah. Through hole dia, not cathode, macam ni. Okay, ni tak nampak dia punya, sorry. Kita try tengok letak satu board edge. Nampak macam satu PCB lah. Sorry, kita kena pilih rectangular.
Okay, then view. Ni so kita boleh mount ni korang BCB kita yang warna hijau ni so kita boleh mount kan. Ni. Okay. Right. Okay, yang ni dekat 3D visualizer. Okay, ni lagi belum lagi ni kita nak tengok dia punya apa nama ni? Kita nak assign. So macam mana kita nak assign? Sorry. Undo. Sekejap. Ambil selection mode. Okay, selection mode dia di sini. Select yang ada ni, LED dia punya yang kita nak create footprint ni. Klik kanan, make package. Make package. Kalau tadi dekat ISIS kita make device kan. So make package. New package name kita katakan kita letaklah 5mm. LED 5mm. LED 5mm. 5mm saja 5mm. Okey. Package kategori, tengok apa yang ada. Connector atau discrete component. Package type, surface mount true. Kita ambil true hole lah sebab tembus PCB kan. True hole. Subkategori sebab LED ni dalam golongan diode, kita ambil diode lah. So kita boleh type lah ni description dia ni. Kalau ikut dia punya spesifikasi tadi, dia adalah LED Vin 2.2 volt dan juga output current dia adalah Iout 10 milliampere. Okay. Kita letak dekat user packaging senang user package. Okay, ni dia punya gambaran secara ringkas. Dia sebenarnya bukanlah petak macam ni kan. Dia sepatutnya ada cubic. Ini dia cuma nak tunjukkan lokasi dia mount dekat PCB tu je. Okay. Right. D1. Okay. Replace packaging in this library. Alright. Kalau ni sebab saya dah memang save sebelum ni LED 5mm. Okay, tak apa, kita boleh override. Kalau dah ada kita override. Kalau tak ada, kita nak renew nama lain pun boleh. Okay, yes. Ni dia ada di sini. So, tadi kita tengok tadi dekat 3D, kita boleh tengok sini, kita boleh mount kat sini. So kita boleh assign package ni dekat schematic kat picture kita tadi. Contohnya di sini LED blue ni kan. Kalau kita klik properties, edit properties. Ni PCB package not specified. Kita boleh cari. Nampak ni gambar teropong. Kita type LED 5mm tadi. Ada tak? Ni yang saya assign tadi kan. Nampak ni dah keluar ada anode ada dua ni. Okey. Kita dah assign. So dekat sini should be adalah. Kita boleh tengok dia punya pin A not found. Okay, yang ni kita kena map kan. Anode dengan cathode. Right, kita boleh buat yang mana kita assign tadi. Kita tengok dia punya package dia ni. Double click. Let's see.
Oh. Okay, tapi okay. List ada error dan with error. So kita kena assign dia punya kaki ni kita kena assign, sorry So I try to configure dekat mana dia punya ni, nak match kan. Okay, error dia. Macam try balik make package. Tak boleh. Package, list. Kan. Skip. Ini kan baca disable because the layout is locked. Sebentar sekejap. Okay, kat packaging tool sorry So kat sini dekat sini klik kanan packaging tools. Ada gambar spanner di sini. So kita kena mapkan. Okay. Sebab kita dah pilih tadi LED 5mm dia punya footprint. So kita kena assign A ni tadi. So dekat sini adalah kaki nombor 1 sebab kita tanda A ni anode. Okay, dan K untuk katot, kaki nombor 2. Ustaz tak boleh ni. 2. Okay. Alright. So assign package. Select library for package device. Tadi kita LED diode. Save package. Yes. So bolehlah dekat sini kan. So dia akan jadi D1 di sini D1 untuk footprint dia. Okay. So kita dah masukkan dekat situ. Dan ni ada satu cara lah. Contoh yang kita gunakan, yang kita buat footprint untuk satu komponen yang tak ada dia punya, maksudnya ni lepas ni kita akan buat dia punya lokasi dekat PCB lah sana cakap. Ni macam ni satu contoh macam ni. So begitu juga kan komponen-komponen lain macam IC ke apa sebenarnya kaki dia kita kena specify kan. So apa yang penting sebenarnya adalah data sheet. Sebab kita yang paling penting kita nak tahu dia punya dimension ni berapa mm. So yang daripada sini kita kena specify berapa kalau dia yang through hole kita nak tembuk lubang. So kita kena tengok diameter dia berapa, inner diameter dia berapa, outer diameter dia berapa. Kalau yang surface mount teknologi kita tak perlukan tembuk lubang. So tapi kita perlukan tapak dia untuk kita solder. Tapak untuk kita solder berapa. So yang hari ni saya rasa cukup dulu untuk LED ni. Nanti kita try buat yang komponen lain saya rasa itu dulu cukup laku hari ni sebab saya pun tak makan lagi, tak dinner lagi ni. Boleh following boleh follow semua. So hari ni kita buat LED dulu. Okay, so yang ni pun tak perlu save sebab kita create orang panggil apa nama ni footprint dekat dia punya macam tadi dekat schematic capture ni kita create library dia, yang dekat PCB layout pun kita create dia punya footprint ni pun dia automatic save. Kita dah namakan dia sebagai LED 5mm tadi. So kita mapkan dengan dia punya komponen dekat sini. So dia automatic lah, kita boleh tahu. Right? So okay.
So itu saja hari ni untuk minggu, insyaAllah minggu depan kita akan tengok yang exercise yang kedua yang berkaitan dengan Note MCU Note MCU ni ada IC. Ada IC. Okay, baik. Alright, siapa yang nak install version yang baru tu boleh cubalah cuba Proteus 8.6 tu. Okay, boleh kita berhenti setakat ni dulu? Boleh tak larat dah tu. Boleh. Boleh aja. Okay, baik. Okay, semua attendant hari ni okay penuh. So far no problem. Okay, insyaAllah kita jumpa minggu hadapan nanti saya akan update kalau ada apa-apa software yang kamu kena install, saya akan letak dalam GC Google Classroom sebab saya tak boleh bagi semuanya dalam grup WhatsApp. Penuh nanti. Alright, kita tangguhkan kelas kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir.